Maksudnya daripada sudut psikologi masalah pembelajaran kanak-kanak, apa yang nak diperincikan? Okey, dari macam masalah pembelajaran, dari masalah autism, disleksia, hyperaktif, slow learner. Dia sepatutnya soalan ni kalau masalah pembelajaran yang sebegitu ditujukan kepada yang pakar dalam bidang pendidikan khas, kanak-kanak yang berkeperluan khas. Tapi kalau daripada sudut psikologi, masalah pembelajaran kanak-kanak yang dimaksudkan oleh Hajat tadi memang berlaku. Seperti apa yang disebut tadi? Seperti slow learners, disleksia, kemudian ada yang kanak-kanak autistik, kemudian apa lagi? Kanak-kanak yang macam mana lagi? Jadi daripada sudut psikologi, kalau kita tengok daripada sudut ini, masalah pembelajaran, kalau kita kata di sini, mereka yang tidak begitu, kita kata, senormal kanak-kanak biasa yang tidak mempunyai masalah dalam pembelajaran. Kalau maksud saya tidak sebegitu biasa, maksudnya terdapat halangan-halangan untuk kanak-kanak melalui proses pembelajaran. Kanak-kanak yang sebegini yang dikatakan masalah pembelajaran kanak-kanak, contohnya disleksia. Jadi saya pasti Ajat dan Amar tahu apa maksud disleksia, mengapa mereka menghadapi masalah dalam proses pembelajaran, siapa kanak-kanak autistik, bagaimana mereka menghadapi proses pembelajaran mereka, kenapa mereka menghadapi masalah dalam proses pembelajaran mereka. Semua ini adalah merupakan faktor yang menjadi, kita katakan, punca-punca yang menyebabkan masalah kanak-kanak itu menghadapi masalah dalam proses pembelajaran. Bila saya kata proses pembelajaran, Ajat dengan Nama perlu faham maksud definisi pembelajaran. Apa maksud pembelajaran? Saya dah jawab. Apa maksud pembelajaran? Yang interview ni tak mestinya satu hala, dua hala. Apa maksud pembelajaran? Maksud pembelajaran, ada guru, ada pelajar, guru mengajar pelajar. Itu bukan maksud pembelajaran. Pembelajaran maksudnya di sini ialah proses yang dilalui oleh seseorang individu. Jadi dalam konteks ini kanak-kanak, ya, proses perubahan tingkah laku dan juga pemikiran akibat pengalaman. Jadi dalam aspek atau konteks pembelajaran, pengalaman mereka ialah mereka dapat ilmu baru, mereka dapat perbendaharaan kata yang baru, mereka dapat merasai emosi yang baru, mereka dapat mengalami situasi penggunaan kemahiran motor kasar dan motor halus yang baru. Tetapi disebabkan oleh mereka mempunyai, dikatakan, masalah-masalah, disebabkan dilabel sebagai kanak-kanak yang autistik, disleksia, ataupun mungkin sindrom Down, ataupun mungkin lembab pembelajaran. Jadi apa yang mereka patut dapat, apa yang mereka patut lalui selepas proses pembelajaran itu, dia agak lambat. Jadi kalau orang lain dah berubah tingkah lakunya, dah berubah pemikirannya, mungkin 2-3 jam selepas proses pembelajaran, mungkin ini tidak berlaku bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran. Itu daripada sudut psikologi. Jadi dengan kata lain, bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran, dia memang disebabkan oleh penyakit yang mereka hadapi. Dan penyakit ini yang membantutkan proses perkembangan mereka. Sama ada perkembangan secara kognitifnya atau perkembangan sosio-emosinya, atau dikatakan fizikalnya terutamanya, ya, fizikalnya, ataupun bahasanya. Kalau macam contoh disleksia, dia ada kaitannya dengan perkembangan bahasa, disebabkan oleh guru yang menyampai menggunakan bahasa, menulis menggunakan perkataan bahasa. Kalau menulis bumi daripada kanan, kiri ke kanan,
Dan ini mungkin tidak normal bagi kanak-kanak disleksia. Itu yang menyebabkan mereka hadapi masalah pembelajaran. Ataupun ada kanak-kanak yang dekat disleksia ni, dia tak pandai menulis tetapi pandai bercakap. Jadi kita perlu tahu perkembangan bahasa itu melibatkan bukan sahaja penulisan tetapi juga pertuturan. Nah, ini yang dikatakan masalah pembelajaran kanak-kanak. So kalau saya ambil fokus masalah pembelajaran kanak-kanak disleksia, kita tahu perkembangan bahasa dalam kurikulum prasekolah perkembangan terdiri daripada 4, iaitu kemahiran bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan kemahiran mendengar. So mungkin mereka ada masalah kemahiran mendengar, bukan kemahiran mendengar, kemahiran menulis, tetapi mereka mungkin tidak ada masalah dalam kemahiran mendengar dan juga bertutur. Tapi macam mana pun dia menjadi satu masalah sebab proses pembelajaran di Malaysia melibatkan penulisan. Cikgu-cikgu terutamanya kalau kanak-kanak itu tak pandai menulis, dah dilabel memang kau tak pandai tulis. Minta maaf, saya kata ini realiti. Jadi bukan maksudnya interview ni nak bagi semua yang positif. Ini realiti. Cikgu-cikgu nampak aja budak-budak tak boleh tulisan pun tak boleh tulis. Dia tak tahu yang kanak-kanak itu adalah di kalangan mereka yang menghadapi masalah dalam pembelajaran. Disebabkan oleh, kita kata, dia adalah di kalangan kanak-kanak yang dikatakan kanak-kanak disleksia. Ini yang dikatakan sebagai orang kata apa, masalah pembelajaran kanak-kanak. Dan masalah pembelajaran kanak-kanak bukan saja disebabkan oleh baru tadi yang Hajat sebut penyakit-penyakit tadi. Masalah pembelajaran kanak-kanak juga boleh berlaku disebabkan oleh kaedah PNP. Kaedah PNP yang diguna pakai oleh cikgu. Kadang-kadang cikgu yang ada terutamanya di tadika atau prasekolah, mereka adalah lepasan PMR, lepasan SPM yang tidak ada pengetahuan, yang tidak ada kemahiran bagaimana nak berurusan dengan kanak-kanak. Kan? Jadi bila ini berlaku, sudah pastinya kanak-kanak akan menghadapi, kita kata, masalah pembelajaran. So di sini ada dua istilah itu, kanak-kanak dengan masalah pembelajaran dan satu istilah lagi ialah masalah pembelajaran kanak-kanak. Saya jawab berdasarkan masalah pembelajaran kanak-kanak. Kalau nak tanya kanak-kanak dengan masalah kanak-kanak yang bermasalah dalam pembelajaran, itu dah cerita lain pula. Jadi itu yang saya kata, sebab saya ambil daripada sudut psikologi.